الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهدي ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والانتفاع والنفع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله كل نعمة من الله ما شاء الله الخير بيد الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله أما بعد Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah. Masih lagi Allah izin kita semua untuk kita dapat sama-sama meneruskan ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla selaku hamba-Nya. Kita dapat tunaikan salat maghrib secara berjamaah, dapat tunaikan salat sunat, dapat kita beriktikaf dalam masjid yang dikasihi oleh Allah, serta mendengar pula kita ni sama-sama perkongsian ilmu Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga segala apa yang kita buat pada hari ini sedaya jemaah sekalian Allah Taala terimalah hendaknya sebagai amal soleh kita di sisinya insya-Allah. Kita sambung lagi perbincangan kita menerusi kitab Risalah Tajwid Al-Fatihah pada menyatakan, memolekkan dan membetulkan hukum membaca Fatihah susunan Syekh Tan Muhammad Saleh bin Abu Bakar daripada Lingga, Kepulauan Riau. Muka surat 17 kitab Jawi. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amina ila anqal. Kata dia, dan hendaklah Ar-Rahim itu dibaca sekira-kira sepanjang mad arid. Maka jika dibuang mad aridnya seperti dibaca dengan pendek, tiada huruf ya-nya, ia itu haram jika tahu akan maknanya mencarut. Kerana makna Ar-Rahim tanpa ya adalah nama tempat peranakan di dalam faraj perempuan. Baik, kata dia, bagi kalimah Ar-Rahim pada ayat Ar-Rahmanir Rahim, iaitu ayat nombor 3 surah Al-Fatihah. Ayat nombor 1 dia Bismillahirrahmanirrahim, ayat nombor 2 Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim ayat nombor 3. Kita sedang berada di ayat nombor 3 surah Fatihah. Kata tuan kitab, hendaklah Ar-Rahim itu masa kita baca Ar-Rahmanir Rahim, Rahim itu hendaklah dibaca sekira-kira sepanjang mad arid. Kalau kita waqaf, dia waqaf ni maknanya kita berhenti atas dia. Ar-Rahmanir Rahim. Rahim tu boleh heret setara mana? Boleh heret. Bila kita berhenti, maka di situ akan adalah satu hukum mad yang nama dia hukum mad arid lisukun. Ni hak kita belajar sak mudah ni. Zaman sekolah dulu tuan-tuan puan-puan sekalian. Ada hukum mad di situ kalau kita berhenti. Iaitu nama dia hukum mad arid lisukun. Kalau kita tak berhenti pada Ar-Rahim itu, kita sambung Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin,
Kalau sambung gitu dia tak jadi ma'arik dah. Ma'arik tak ada dah. Ma'arik tu akan wujud kalau kita berhenti situ. Waqaf. Kalau kita tak berhenti, kita sambung. Lawan bagi waqaf, sambung nama dia wasal. Kalau kita wasal, Ar-Rahmanir Rahim maka Ar-Rahim di situ dia jadi hukum mad asli saja. Ar-Rahim. Jadi 2 harakat sajalah panjang. Ar-Rahim Maliki. Begitu. Tapi kalau nak berhenti Ar-Rahim, dia boleh dengan 3 cara. Sama ada kita panjangkan sebanyak 2 harakat Ar-Rahim, Ar-Rahmanir Rahim. Tu. Ataupun yang keduanya, cara kedua kita panjangkan sebanyak 4 harakat. Ar-Rahmanir Rahim, 4 harakat. Ataupun kita panjangkan sebanyak 6 harakat. Ar-Rahmanir Rahim. 6 harakat. Adalah beza tu tak? 2 harakat pendek, 4 harakat panjang sikit, 6 harakat panjang sikit lagi. Gitu je lah. Itulah ma'arik ni sukun. Cara baca dia Ar-Rahim, Ar-Rahim, Ar-Rahim. Baik. Ma'arik ni sukun ni apa sebenarnya? Ma'arik ni sukun ni, ma'arik ni sukun adalah mad yang termasuk di dalam kelompok mad far'i. Mad ni ada 2. Mad asli dan mad far'i. Mad yang asal dan ada mad satu lagi dipanggil mad pecahan. Bila kita bincang dalam ilmu tajwid, hukum mad. Mad tu sendiri apa dia? Mad. Mad ni bacaan yang panjang. Jadi bacaan yang panjang ni dengan kita sebut sebagai beberapa panjang dia dengan beberapa harakat. Panjang dia dengan beberapa harakat. Sama ada 2 harakat ke 4 harakat ke ataupun 6 harakat. Baik. Maka mad yang kata bacaan yang panjang tu ada 2 jenis. Ada mad asli, ada satu lagi mad far'i. Ada mad bacaan panjang yang asal dia, dipanggil asli, ataupun nama lain dia tabi'i. Yang asal dia dah, yang berlaku kepada huruf madnya alif, waw dan ya. Itu kalau jumpa bagi atas dengan selepas dia tu ada huruf alif, Maliki, contoh Maliki, maka dia baca dengan 2 harakat saja, tak lebih dan tak kurang pada 2 tu. Tak lebih dan tak kurang pada 2 harakat. Maliki saja. Tidak Maliki, tak, bukan. Maliki tak juga. Maliki dibaca dengan panjang 2 harakat saja. Ataupun kalau bagi bawah, maka selepas dia ada huruf ya yang tidak berbaris, ya yang mati, maka dipanggil juga itu huruf, hukum dia hukum mad asli. Ar-Rahim, Ar-Rahimi, Ar-Rahimi, Rahim, hak bagi bawah selepas dia ada ya, maka di situ hukum dia mad asli. Ataupun bagi depan selepas dia ada huruf waw, iya kena abu tak ada. Apa contoh dia? Contoh dia wa amut, wa amutu, wa amut. Jadi mim bagi depan selepas dia ada huruf waw, maka di situ hukumnya mad asli. Ada pun satu lagi jenis dipanggil mad far'i. Mad far'i ini mad yang pecahan. Daripada mad far'i ini banyaklah terbit mad-mad yang lain. Asal dia ada 2 saja, mad asli, mad far'i. Mad asli tak ada dah pembahagian, mad asli di 1 je. Sama ada alif, waw, ya, huruf dia. Ada pun mad far'i ini dia banyak pula, dia pecahan dia. Jadi saya tak mau cerita banyaklah, nak cerita 1 je. Di antara jenis-jenis pecahan daripada mad far'i, far'i itu sendiri maksud dia pecahan dah. Pecahan, mad pecahan. Di antara sekalian banyak daripada pecahan-pecahan mad far'i ini, anak-anak dia iaitulah salah satunya mad arid lis sukun. Tu mad arid lis sukun nama dia.
Mad arid disukun ni makna dia apa dia? Kalau terjemah bahasa kita, mad tu bacaan panjang, arid yang mendatang. Arid tu maksudnya yang mendatang. Lisukun mati, baris mati dia yang mendatang. Jadi mad ni, mad arid lisukun ni maknanya kita baru matikan dia sesuatu huruf tersebut. Asalnya huruf tu berbaris, tapi bila kita pergi wakaf, mati dia. Contoh tadilah Ar-Rahimi. Sebenarnya Ar-Rahimi, mim yang terakhir tu hidup, baris bawah dia. Ar-Rahimi. Okey. Tapi oleh kerana kita nak berhenti situ, nak wakaf, maka kita jadi mematikan huruf mim yang asalnya baris bawah. Ar-Rahim. Kita mati. Tak bunyi Ar-Rahimi lah. Tak ada lah. Ar-Rahim saja. Maka di situlah dia panggil huruf yang mati tadi, bila bertemu pula dengan huruf mat sebelumnya, iaitu ya, Ar-Rahimi, maka huruf mat yang ya tadi, bila bertemu dengan huruf mati yang baru dimatikan, asalnya hidup Ar-Rahimi, tapi bila dimatikan Rahim, maka di situlah dia jadi hukum dia mat arid lisukun, mat bagi huruf mati yang mendatang. Mendatang ni hak baru mati. Maksud mendatang ni yang baru ada. Yang baru ada dia tu. Asalnya tak ada. Huruf mim mati tak ada sebenarnya. Mim tu hidup baris bawah. Tapi oleh kerana kita wakaf pada dia, maka mati dia. Maka di situlah dia jadi adanya huruf mati yang digabung dengan huruf mat tadi, maka jadilah dia bacaan mat arid lisukun, yang mana ulama menyatakan hukum dia kena baca dengan sama ada, boleh baca dengan sama ada 2 harakat, 4 harakat ataupun 6 harakat. Itulah cerita dia. Maka tuan kitab sebut tadi, dan hendaklah Ar-Rahim itu dibaca sekira-kira sepanjang mat arid kalau berhenti. Kalau berhenti. Maka jika dibuang mat aridnya, seperti dibaca dengan pendek, tiada huruf ya-nya. Jadi kalau ada orang yang baca Ar-Rahim ni masa berhenti, tapi dia tak baca molek, Ar-Rahmanir Rahim, gitu dibaca. Nak kata 2 harakat pun tak bunyi, 4 harakat, 6 harakat lagi lah tak ada, 2 harakat pun tak bunyi dah. Jadi seolah-olah dia sudah meniadakan huruf mat di situ. Kata tuan kita lah, Ar-Rahmanir Rahim. Dia baca gitu. Seolahnya tak ada huruf mat situ. Ar-Rahim. Dia pun kata, maka kalau dia baca begitu, ia itu haram jika tahu akan maknanya. Tak boleh baca gitu, dia kata. Tak jadi. Kerana makna kalau Ar-Rahim itu dibaca dengan pendek begitu, dia memberi maksud yang lain. Iaitu apa dia maksudnya? Ar-Rahim kalau tanpa ya, kalau Ar-Rahim dengan ya, Ar-Rahim, ia bermaksud yang maha penyayang ataupun yang maha pengasih, yang maha mengasihani. Bismillahirrahmanirrahim tu dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha mengasihani. Ar-Rahim yang mengasihani. Tetapi kalau kita baca Ar-Rahim tanpa ya, Ar-Rahim, Ar-Rahim, ada ya, tak panjang Ar-Rahim tak, Ar-Rahim saja, dia jadi makna lain tuan-tuan. Makna ni adalah tempat peranakan dalam faraj orang puang. Rahim, Rahim, Rahim ibu tu. Jadi Rahim ibu tu ejaan dia Rahamim tanpa ada ya. Ni uniknya bahasa Arab ni. Tolak satu huruf sudah memberi makna yang lain. Ini unik bahasa Arab ni. Tambah satu huruf jadi makna lain pula. Huruf kalau baris gitu juga, ubah baris saja satu huruf, baris lain kekal. Ubah satu baris satu huruf saja, dah jadi makna lain juga. Gitulah. Macam juga kita laungkan azan ataupun kita takbir. Takbir ni apa lafaz dia? Allahu Akbar. Itu takbir dia. Kalau kata takbir ni mana lafaz dia? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tok bila kalau dia bang memang dia akan sebut lafaz ni. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Jadi akbar itu maknanya yang maha besar. Allah yang maha besar, Allah yang maha besar. Okey. Tetapi kalau akbar itu kita pergi panjang bar, sehingga bunyi dia akbar. Akbar. Nampak tak? Asal akbar, tapi kita pergi panjang akbar. Nak buat lagu Allahu akbar, Allahu akbar. Kita tarik begitu. Makna dah berubah juga tuan-tuan puan-puan sekalian. Molek-molek Allah Maha Besar jadi akbar, tambah alif selepas ber tu akbar, dia jadi beduk. Maknanya beduk. Beduk ni orang tak nampak dah. Generasi hari ni tak kenal dah beduk kan ni. Beduk ni hak orang katok lah. Masa dulu nak panggil semayang, nak masuk waktu, nak panggil kecemasan-kecemasan kampung lah. Jadi adalah beduk di masjid di surau orang katok. Katok beduk. Dia panjang macam gendang lah, tapi dia panjang. Maka orang ketuk. Duk 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 duk. Dan ada dia punya beza bunyi. Masuk waktunya lain cara ketuknya, kecemasannya lain pula cara ketuk dia, beduk. Masjid Putih ni pun ada juga beduk tu. Dan beduk tu sekarang ni sudah pun berada dalam jagaan pihak muzium. Selepas direnovation masjid ni, Masjid Putih ni, jadi beduk tu telah pun duduk dengan muzium, pihak muzium jaga. Jadi akbar maknanya beduk. Maka kalau ada orang bang gitu, Allahu akbar, Allahu akbar, lagu tu boleh tahan sedap lah, tapi maknanya lain. Maknanya Allah beduk, Allah beduk. Seolah kita kata begitu lah. Dah boleh gitu? Tak boleh. Mana boleh kata Allah beduk? Allah tu gendang, tak boleh. Allah tidak ada suatu perumpamaan yang kita boleh letak yang lebih rendah untuk Allah Ta'ala. Tak betul lah jadi. Jadi sebab itu kita kena bergaluh dengan bahasa Arab ni tuan-tuan, supaya kita tak jadi lagi makna. Itu masa bang tak ada hukum sangat sah ke tak sah bang tu, tapi dari sudut syiar, kalau orang Arab dengar memang salah lah. Salah sebab dia memberi maksud yang lain. Tapi kalau Fatihah kita baca begitu dalam semayang, Ar-Rahmanir Rahim, kita baca nak pendek-pendek gitu, maknanya berubah dan menjadikan kita punya Fatihah tu terkesan. Bila Fatihah tu jadi tak sah kita baca, maka dia beri juga efek kepada semayang. Kerana semayang itu tidak akan sempurna kalau tidak disempurnakan bacaan surah Al-Fatihah yang menjadi salah satu rukun daripada 13 rukun dalam solat kita. Makanya kena perhati moleklah sini. Ar-Rahmanir Rahim. Bertiga itulah. Nak pendek pun biar 2 harakat je. Ar-Rahmanir Rahim. Biar panjang juga sikit. Kalau tidak jadi nama peranakan Ar-Rahim tu. Adapun panjang mad arid itu sekurang-kurangnya 1 alif, yakni 2 harakat, ataupun harus dipanjangkan dengan 2 alif, atau sepanjang-panjangnya 3 alif, yakni 6 harakat. Kata tukang kitab, kadar dia macam kita sebut dah tadi, kadar ma'arid ni dia boleh sekurang-kurangnya 1 alif. 1 alif tu dengan maksudnya bersamaan 2 harakat. Ar-Rahmanir Rahim, 2 harakat, ataupun harus dipanjangkan dengan 2 alif. 2 alif maknanya 4 harakat. 1 alif tu mewakili 2 harakat. Jadi kalau 2 alif jadi 4 harakat. Ar-Rahmanir Rahim, ataupun sepanjang-panjangnya 3 alif, yakni 6 harakat. Iaitu Ar-Rahmanir Rahim. Begitulah. Fahamilah yang demikian itu, wallahu a'lam. Habis dah. Kita kata itu berkaitan dengan ma'arif. Jadi ma'arif kalau kita perhati dalam surah Al-Fatihah ni memang seruma sekali adalah setiap hujung ayat tu kalau kita berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Adalah ma'arif.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada juga ma'arif. Ar-Rahmanir Rahim. Ada. Maliki Yaumiddin. Ada juga. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pun ada. Ihdinas siratal mustaqim. Pun ada juga. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pun ada juga. Jadi 7 ayat tu akhir dia semua dengan ma'arif disukun kalau kita wakaf. Kalau bacaan kita wakaf, maka setiap wakaf tu ada ma'arif yang perlu diraikan. Cuma ada cuma tuan-tuan. Kalau kita baca ma'arif pada ayat yang mula-mula dengan 2 harakat. Okey. Ini tak ada dalam kitab ni, cuma tambahan ni. Ini dalam ilmu tahrirat. Ada satu ilmu dalam ilmu Quran ni nama dia ilmu tahrirat. Ilmu yang nak mencomelkan lagi gaya bacaan kita ni. Maka kalau kita baca ayat mula-mula dalam Fatihah ini, ma'arif dia dengan 2 harakat. Bismillahirrahmanirrahim. 2 harakat Maka ayat yang berikutnya, ayat kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam dan ketujuh, ma'arif dia mesti juga dengan 2 harakat. Gitu. Dia tak boleh campur. Ayat pertama 2 harakat, ayat kedua 4 harakat pula lah. Ayat ketiga 6 pula lah. Lepas tu ayat keempat balik 2 semula. Tak boleh. Dia kalau 2 belakang. Kalau 4 belakang. 6 belakang. Itu. Jadi Tok Imam kena cana ni. Sebab Tok Imam ni bacaan dia adalah bacaan contoh kepada makmum. Kalau makmum dengar begitu, maka Tok Imam baca begitu, maka makmum akan buat contoh dan akan buat modah untuk dia bercakap dengan orang lain. Apa awak baca gitu? Saya dengar Tok Imam tu baca gitu. Boleh takkan Tok Imam tak pandai gitu. Tak. Padahal Tok Imam ada gak taing-taing dia tak cana. Jadi Tok Imam siapa yang bergelar Tok Imam, saya rasa kalau hak lelaki semua Tok Imam. Kalau tidak Tok Imam di masjid seorang pun Tok Imam di rumah. Memang ada saat kita jadi Tok Imam. Jadi oleh kerana itu orang lelaki kena beri perhatian lah. Kerana bila kita jadi Tok Imam, pastikan bacaan kita tu sama ma'arif ni sukunnya. Kalau 2 lah belaka, 4 lah belaka, 6 belaka. Kita cadang, saya mencadangkan boleh ambil 4 lah. 2 tu pendek sangat. 6 panjang sangat, ambil 4 boleh. Pertengahan. Bismillahirrahmanirrahim. Tak panjang tak pendek. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Boleh tu 4 comel dah. Sapalah habis pun 4 harakat kita guna untuk ma'arif lisukun. Baik, kata dia Maliki Yaumiddin. Ni ayat yang berikutnya, ayat yang keempat ni. Ayat yang keempat, Maliki Yaumiddin, waqaf tam dia kata. Ditulis situ. Waqaf tam maknanya waqaf yang sempurna. Dari sudut makna dia comel dah. Kalau kita tak sambung dengan ayat berikutnya, Maliki Yaumiddin iyyaka na'budu, tak sambung ni iya. Tak sambung kita molek dah. Maliki Yaumiddin, di situ sudahlah. Tak payah sambung tak apa. Sebab dia tam, makna dia sangat sempurna dah. Itu maksud waqaf tam. Apa makna ayat tersebut? Tuhan yang memerintah hari pembalasan. Itu Maliki Yaumiddin. Makna dia Tuhan yang memerintah hari pembalasan. Kalau kita ada dengar orang baca ma tu pendek. Dia tak baca Maliki, dia baca Maliki. Maliki dibaca gitu. Kita sabar dulu, jangan kata dia salah. Tak kena tu dia baca Tok Imam tu. Mana baca Maliki gitu? Kan Maliki. Kita pun mufaraqah tu. Pisah dengan Tok Imam menyebabkan kita tak duduk dalam jemaah, sembahyang jemaah dia dah. Sebab kita kata salah bacaan Fatihah dia. Kalau salah situ mana boleh sah sembahyang kita kata bahagian kitanya.
Tak sah semayang. Sebab apa tak sah semayang tadi Tok Imam tu? Sebabnya dia baca Fatihah salah. Patutnya Maliki, dia pergi jatuhkan mak, tak baca dengan mak. Maliki yaumiddin. Salah tu dia kata. Dalam bab ni sabar tuan-tuan, sabar dulu. Kalau kita tidak berada di takbiratul ihram sekali dengan Tok Imam, kita masuk tu tengah-tengah dah. Maka sabarlah sekejap. Jangan mufarraqah lagi. Habiskan semayang dulu, kemudian tanyalah orang-orang yang mari awal. Ada Tok Imam kabur apa-apa tak tadi? Dia baca lagu mana. Sebab apa? Sebab kalau dia baca Maliki tanpa panjang tu, sebenarnya kemungkinan dia baca dengan mazhab bacaan yang lain ataupun qiraat yang lain. Dibaca dengan qiraat yang lain atau mazhab bacaan Quran yang lain. Kerana dalam mazhab bacaan Quran yang lain yang kita telah sebut, mazhab bacaan Quran ni ada berapa? Ada 10, bukan 4. Saya ulang banyak kali sini ni. Bukan 4, bukan mazhab Maliki, Syafi'i, Hanbali, Hanafi, bukan, tapi 10. Dia ada Nafi', dia ada Ibnu Katsir, dia ada Imam Ibnu Amir, Abu Amru, Asim, Hamzah, Kisai, Ya'qub, Abu Ja'far dan Khalaful Ashir. Ada 10 mazhab bacaan Quran. Jadi kalau dia baca Maliki, kemungkinan dia pergi baca dengan mazhab bacaan Quran yang lain. Seumpama Tok Imam subuh tadi di Masjid Putih ni. Subuh tadi kalau siapa-siapa semayang di Masjid Putih ni, subuh tadi, Tok Imam tu dibaca dengan Maliki, pendek. Rupanya dia sebut dah dia sebelum semayang. Dia kata saya akan baca dalam semayang ni bacaan Quran dengan riwayat Imam Warash daripada qiraat Imam Nafi'. Maka jelaslah di situ dia baca dengan mazhab bacaan Quran yang lain, iaitulah daripada riwayat Imam Warash. Imam Warash daripada Imam Nafi' memang dia baca Maliki itu dengan pendek saja, Maliki. Dan hak baca dengan Maliki ataupun Maliki ni dalam mazhab hak 10 tu ramanya baca dengan Maliki tuan-tuan, ramanya. Hak baca dengan Maliki ni berapa orang je Tok Imam? Wa Maliki yaumiddin rawihi nasirun. Dalam matan Imam Syatibi disebut wa Maliki yaumiddin rawihi nasirun. Hak baca dengan Maliki yaumiddin ni hanya 2 saja, rawi, nasirun. Rawi tu Imam Kisai, ra. Dan nasirun huruf nun. Rumus untuk Imam Asim. 2 orang ni saja baca Maliki. Daripada 10 mazhab bacaan Quran yang baca dengan Maliki macam kita tu 2 imam sahaja, Imam Asim mazhab kita, dan satu lagi imam mazhab lain namanya Imam Al-Kisai. Baki lagi 8 mazhab baca dengan Maliki, pendek. Jadi sebab itu jangan dalam bab Maliki ni jangan gaduh. Kita tunggu baik kita tanya orang hak dang mula-mula dengan Tok Imam. Tok Imam tu baca, ada dia baca mazhab lain ke mana? Kalau dia kata betul banyak mazhab lain, sebab tu baca Maliki, maka tak ada apa-apa kita punya semayang tadi. Baik, jadi Maliki yaumiddin. Coba perhati juga pada ad-din tu tuan-tuan. Ad-din hak kita sebut tadi Ar-Rahim. Kita beri contoh Ar-Rahim tu kalau baca dengan tidak panjang dia jadi makna Rahim ataupun tempat peranakan orang puang tu tak? Akbar kalau baca dengan alif, tambah alif lepas ber jadi Allah tu beduk. Allahu Akbar, Allah tu beduk. Auzubillah. Ini satu lagi nak ayat keunikan bahasa Arab ni. Kalau kita baca yaumiddin, itu maknanya hari kiamat, hari pembalasan. Kalau din tu kita bariskan huruf dal tu dengan baris atas. Hak lain tak usah ubah. Kita ubah baris dal saja, kita letak baris atas. Ad-din tu sekarang ni baris bawah Yaumiddin. Cuba kita letak dal tu baris atas. Yaumiddain. Adakah maksud dia berubah? Jawapannya berubah. Molek-molek yaumiddin itu hari pembalasan, hari kiamat. Kalau dibaca yaumiddaini, dia maksudnya hari hutang. Ad-dain maksud dia hutang dalam bahasa Arab. Ad-dainun. Kalau ad-din agama, ad-dain hutang.
Ubah satu huruf saja bagi dia dah jadi lain makna. Itu hebat bahasa Arab kita ni. Maka kata tuan kitab, waraqiqil lam min maliki ma'a takhlisiha min mimir rahim fiha idza qara'tahu bil izhar. Nipiskan huruf lam daripada kalimah maliki, li tu. Nipiskan huruf lam itu. Jangan baca dengan tebal ataupun leweh. Maliki, li, maliki, maliki, mali, li, ya. Nipiskan dia dengan baris bawah yang sebetulnya mali, li, ya. Dan juga kata dia, serta bersihkan huruf mim ar-rahim padanya apabila kamu membacanya dengan izhar. Jadi bersihkan huruf mim ar-rahim padanya apabila kamu membacanya dengan izhar. Ar-rahimi itu duduk di sebelum maliki. Jadi nak khabar apa sebenarnya? Nak khabarnya ar-rahim tu biar kita berhenti oleh ar-rahim maliki. Jangan beri jadi apa nama ni? Ada lagi bunyi daripada ar-rahim itu masuk dalam maliki. Tu. Boleh ar-rahim maliki. Ar-rahim habis dulu baru kita ambil maliki. Dan kata dia itu baca dengan izhar. Ataupun kalau kita sambung dia ar-rahim mima. Sebetulnya sambung. Ini nak khabar sambung tu sebenarnya tu. Dia kata sekali lagi, serta bersihkan huruf mim ar-rahim padanya. Padanya pada ar-rahimi tu. Ar-rahimi mi tu padanya. Apabila kamu membaca dengan izhar, maknanya kita baca masa sambung tu dengan menjelaskan huruf, menjelaskan baris mim ar-rahimi. Macam mana? Ar-rahimi maliki, ar-rahimi ma. Tu. Jadi kena bersihkan sungguh rahimi tu. Ar-rahimi ma. Sebab apa dia kata bersihkan huruf mim ar-rahim masa kita nak sambung? Sebab ada orang yang dia baca ar-rahimi ma tapi dia tak jelas baris pada mi tu. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Dia nak baca sambung tapi tak jelas mi tu. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Kalau kita tentu nak sambung, sambunglah molek-molek. Ar-Rahmanir Rahim Maliki. Mi tu biar bunyi sungguh. Jangan bunyi hujung-hujung saja. Ar-Rahmanir Rahim Maliki. Biar bunyi sungguh-sungguh. Ar-Rahim Maliki. Okey? Itu maksud dia bersihkan huruf mim pada ar-rahim apabila kamu membacanya dengan izhar. Izhar tu maknanya kita baca dengan bunyi huruf mi tu. Rahim mi maliki. Persoalannya ada ke orang baca ar-rahim mi tu dengan tidak izhar? Ada tuan-tuan. Ada bacaan bila dia sambung ar-rahim mimma tu dia baca tidak izhar. Dia baca dengan idgham. Macam mana? Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Ataupun sebenarnya Ar-Rahmanir Rahim Maliki. Ini apa ni? Ini adalah mazhab bacaan Quran daripada Imam Abu Amru. Abu Amru. Ada satu mazhab bacaan Quran nama dia mazhab Imam Abu Amru. Daripada riwayatnya anak muridnya nama Imam As-Susi. Maka Imam Susi dia baca dengan idgham di situ. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Jadi itu bukan izhar. Ar-Rahmanir Rahim Maliki. Itu dipanggil idgham. Dia dah masukkan huruf mim ke dalam mim yang selepas itu. Hukum idgham ni dipanggil idgham kabir di sisi Imam As-Susi.
daripada Imam Abu Amru. Baik, maka kata dia lagi juga nipiskan mim maliki itu. Masa kita baca maliki, ma tu sendiri kena nipis. Jangan beri jadi tebal maliki yaumiddin. Tak boleh. Dia kena baca dengan nipis. Kalau dia sudah berusaha sedaya upaya, nak baca dengan nipis tak berjadi juga. Biasa lidah-lidah orang-orang apa nama ni, contoh Pakistan, India, dia lidah dia tebal sikit. Jadi kadang payah sebut ma tu, maliki contohlah. Tapi kalau usaha molek-molek asah lagi insya-Allah boleh ma. Sebetulnya ma lah. Masalah kita ni ada juga di kalangan orang kita ni, bila ada ustaz-ustaz tertentu ataupun imam-imam tertentu yang memperagakan lagu bacaan Quran dia dengan gaya Hindustani ataupun Bollywood. Jadi berminat popok kita ni, orang kita ni nak dengar lagu mana bacaan Quran cara Hindustan, cara India, cara Bollywood. Kita minat begitu. Padahalnya bacaan Quran ini sebenarnya dia tak boleh baca dengan cara bacaan Bollywood ke, Hollywood ke, Hollywood ke, tak boleh. Dia kena baca dengan cara bacaan orang Arab. Jadi kalau kita berminat, kalau kita termasuk di kalangan orang yang berminat nak dengar bacaan Quran dengan cara selain daripada cara bahasa Arab, cara orang Arab berlagu, maka kita kena ubahlah tuan-tuan. Sebenarnya salah begitu. Sebab Nabi sebut dalam Quran, dalam hadis, iqra'ul Quran biluhunil arabi wa aswatuha. Bacalah olehmu Quran dengan gaya bacaan orang Arab. Biluhunil arabi wa aswatuha, dan suara-suara orang Arab, bukan suara-suara orang-orang yang selain pada Arab. Jadi kita jangan jadi termasuk di kalangan orang yang teruja lah. Apabila dengar ada orang-orang ustaz-ustaz ke, tu imam-imam yang baca Quran dengan cara Bollywood ke, Hollywood ke, Hollywood, maka kita sedap dia baca. Salah tuan-tuan, tak boleh baca gitu sebenarnya. Setengah-setengah masjid adalah di sebelah-sebelah negeri-negeri di Patah Barat lah. Dia pula menganjurkan semayang tarawih dengan menjemput imam Bollywood. Dia buat iklan gitu. InsyaAllah kita akan berimankan dengan tu imam Bollywood dipanggil gitu. Tarawih malam tu 20 rakaat bahang Bollywood saja, daripada awal sampai akhir, sampai ke witir. Dah boleh gitu. AJK Masjid tolong promote. Itu dipanggil salah belaka tu. Ini masalah bila kita tidak tahu hujung pakar. Baca Quran boleh ke tidak dengan gaya bahasa gitu? Tak boleh. Dia kena baca dengan cara bahasa Arab. Nabi sebut dah gitu. Dan kita kena perhatian, bila baca dengan bukan cara bahasa Arab, cara orang Arab baca, dia mungkin akan jadi tebal huruf yang sepatutnya nipis. Macam ma tadi ya. Maliki sepatutnya jadi maliki yaumiddin. Jadi bla-bla Hindustan apa semua jadi gitu lah. Ma salah lah tu. Dia kena buka maliki yaumiddin. Kena nipiskan ma tu masa kita baca maliki. Jadi bagi kita, orang kita ni, kalau lidah kita nak sebut ma tu jadi tebal, maliki yaumiddin, kena ubah, usahalah biar jadi ma. Cara dia, kita buka mulut kita ke arah lebar. Begitu. Maliki. Jadilah ke arah macam senyum sikit. Okey. Itu dipanggil cara kita nak menipiskan ma tu, bunyi ma. Habis kat tu, faedah mengenal sifat lin. Kata dia lin itu maknanya lembut suara, mengeluarkan hurufnya dengan tiada berkeberatan, iaitu berbunyi dengan lemah lembut hurufnya, iaitu waw dan ya. Jika huruf itu mati selepas baris fathah, baris atas, seperti baitun dan khaufun,
maka hukumnya tiada mati padanya ketika wasal. Tiada mati padanya ketika wasal. Baik, kata dia lin ni bukan merujuk kepada nama orang-orang tertentu, bukan. Ini juga merupakan salah satu daripada cabang hukum mat yang kita sebut mat far'i tadi, mat yang bercabang-cabang tadi tu. Anak-anak dia antaranya mat arid li sukun tadi. Ada lagi nama dia mat lin. Juga adalah adik-beradik daripada pecahan mat arid, mat far'i tadi. Mat lin, maka dia sebut lin tu apa maksud lin? Lin tu maknanya lembut. Daripada perkataan layyinu. Layyin maksudnya lembut. Lembut di sini bermaksud lembut suara mengeluarkan hurufnya dengan tiada berkeberatan. Tidak berat mulut masa nak sebut, iaitu berbunyi dengan lemah lembut hurufnya. Huruf lin ni hanya ada dua sahaja. Wal linu min hal ya wa wawun sakana. Infitahun qabla kullin u'lina. Dalam matan Tuhfatul Atfal disebut lin ni dia hanya ada dua huruf, sama ada waw ataupun ya sahaja. Itu saja huruf lin, mat lin. Huruf waw dan ya ni dia syarat dia huruf waw dan huruf ya ni mati. Nak jadi hukum mat lin ni dia kena waw dan ya tadi mati. Dalam ayat-ayat tertentu. Bila dia mati, syarat yang keduanya kena sebelum daripada huruf waw dan ya ni bagi hatah. Maka jadilah dia hukum mat lin. Contoh di bawahnya baitun. Baitun ataupun baitil atiq. Bait. Kan masa sebut bait kan lembut tu bait. Ya tu mati dan sebelum dia ada bagi hatah bait. Ataupun khaufun. Waw tu mati sebelum dia huruf kha bagi hatah juga khaufun. Lembut namanya khaufun. Itulah mat lin. Maknanya dia kena ada panjang sedikit. Khaufun. Bait. Maka hukumnya tiada mati padanya ketika wasal. Kalau masa wasal tak bunyilah mati dia tu. Tiada mati padanya ketika wasal. Bil baitil atiq. Bil baitil atiq. Dia tidak jadi apa nama ni? Mati. Tiada mati padanya ketika wasal. Tiada mati ketikanya pada wasal. Yang ni huruf selepas dia tu lah. Ingatlah ada setengah manusia membaca akan maliki yaumiddin, dan begitu juga ghairil maghdubi alaihim dimatkannya. Dia kata ada juga orang-orang kita ni yang baca maliki yaumiddin dan ghairil maghdubi alaihim dia baca dengan mat, maka perbuatan itu haram. Mana tu? Maliki yaumiddin. Yaum tu lagi baca panjang. Yaumiddin. Ataupun ghairil maghdubi alaihim. Ghairil. Lagi panjang ghairi pula dah. Jadi itu dipanggil tak perlu dimatkan sebegitu rupa. Maka perbuatan itu haram, dan tetap kedua huruf waw dan ya itu menerima bagi mat jika mati dengan waqaf, maka harus dibaca dengan mat dan harus pula dibacanya dengan tiada mat. Jadi kalaulah kata mat lin tadi, jika dia kita waqaf, maka harus dibaca dengan mat dan harus pula dibacanya dengan tiada mat. Contohnya kita baca yaum tadi, maliki yaum, yaum ataupun yaum. Sama ada dengan mat dan harus pula dibacanya dengan tiada mat. Tak jelas di situ apa maksud dia ni sebenarnya.
Kalaulah makling tadi sebenarnya kalau dia tu kita wakaf, dia dah jadi ma'ari juga. Yaum ghair, dia dah jadi ma'ari sebenarnya. Kita tinggalkan dulu persoalan tu supaya kita mendapat penjelasan sikit lagi daripada sumber-sumber yang lain. InsyaAllah kita sambung lagi pada pertemuan yang akan datang, insyaallah taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna mimma yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.